Daripada pengalaman saya bila berjumpa dengan orang-orang Kristian, biasanya bila timbul isu kalimah Allah, saya tidaklah terus serang mereka. Sebab kalau kita terus serang, dia akan berlaku perbalahan. Jadi strategi yang saya gunakan ialah saya akan bertanya kepada mereka, kenapa anda nak guna kalimah Allah? Apakah hujah-hujah anda, sebab-sebab anda? Kalau ada benda yang valid, saya pun sokong kamu. Ini strategi kita. Kita nak dengar hujah-hujah dia dulu. Pertama saya nak bagi tahu, orang Kristian ini ada banyak denominasi. Bukan mazhab ya. Saya tak setuju kalau denominasi diterjemah sebagai mazhab. Sebab dalam Islam walaupun kita ada 4 mazhab utama, dalam perkara pokok kita tak berbeza dalam usul. Cuma perkara-perkara furuk aja. Tetapi dalam denominasi ini dia kadang-kadang berbeza juga dalam perkara akidah pun boleh berbeza. Dalam denominasi, mereka ada beribu-ribu denominasi. Bukan semua denominasi Kristian setuju dengan penggunaan istilah kalimah Allah. Kita kena ingat benda tu. Bukan semua Kristian nak. Ada di antara orang Kristian dia tak setuju God diterjemah sebagai kalimah Allah. Tetapi dalam isu ini, siapa yang akan setuju, dia diam aja. Dia sengaja diam. Dia biar gaduh, orang gaduh. Itu satu poin. Poin kedua, orang Kristian yang kata dia nak guna kalimah Allah, saya tanya dia kenapa. Dia kata sebab ada orang-orang Kristian di Malaysia yang tak pandai bahasa Inggeris, dia pandai bahasa Melayu. Contohnya ada orang Iban, orang Bidayu di Sarawak, ada orang Kadazan, ada dusun di Sabah, ataupun orang-orang Indonesia Kristian. Mereka berbahasa Melayu. Jadi kita nak terjemahkan Bible daripada Inggeris kepada Melayu supaya mereka faham. Saya kata okey, kalau nak terjemah bahasa Melayu untuk mereka faham, itu satu perkara. Tapi kenapa nak guna kalimah Allah? Dia kata sebab mereka sudah biasa guna kalimah Allah turun-temurun. Itu saya tidak setuju. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah banyak kali pergi Sabah dan Sarawak. Saya bertanya dengan orang-orang di situ, orang-orang Iban, orang-orang Bidayu, mereka ada istilah sendiri untuk merujuk kepada Tuhan. Disebut sebagai tapak dan sebagainya. Tanya dengan orang Kadazan, dalam bahasa Kadazan ada istilah dia sendiri. Sampai dia sebut tapak, apai dan sebagainya, itu merujuk pada God the Father, orang Kristian. Pada awalnya orang Kristian di sana tidak guna kalimah Allah. Apabila Bible versi Indonesia dibawa ke Sabah dan Sarawak, barulah orang Iban, Bidayu, Kadazan, dusun dan sebagainya mula menggunakan kalimah Allah. Itu poin pertama. Poin kedua, saya tanya dengan mereka, kenapa anda nak guna kalimah Allah? Dia kata sebab orang Arab pun sudah guna Allah, Kristian Arab. Dalam Bible bahasa Arab, seperti mana Ustaz Rashidi bagi itu memang betul. Dalam Bible bahasa Arab, kalau kita lihat muka surat pertama, Al-Muqaddas, Genesis ya, muka surat pertama, perenggan pertama ada 6 kali nama Allah. Dalam satu muka surat 17 kali disebut kalimah Allah. So dia kata orang Arab Kristian dah guna kalimah Allah, maka kita pun gunakan. Jawapan saya begini, itu Bible bahasa Arab. Sekarang kita bukan bincang Bible Arab, kita bincang Bible bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris God, bahasa Melayu ni apa? God dalam bahasa Melayu apa? Tuhan. Kalau anda terjemah sebagai Tuhan, tak jadi isu. Kenapa nak terjemah sebagai Allah? Sebab God dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu ni Tuhan. Dia kata tak apa, kita nak terjemah bahasa Arab. Okey, tak apalah, kau terjemah bahasa Arab. Tak apa, kita bagi chance. God dalam bahasa Arab bukan Allah. God dalam bahasa Arab adalah ilah ataupun Rabb. Betul Ustaz ya? Dalam bahasa Arab, Allah nama khas, God nama am. Tuhan dalam bahasa Melayu nama am. Bila kita terjemah satu bahasa ke bahasa lain, nama am sepatutnya diterjemah sebagai nama am. Nama am tidak boleh diterjemah sebagai nama khas. Contoh, bahasa Inggeris, the man is a thief. Bahasa Melayu ni apa? Lelaki itu seorang pencuri. Man diterjemah sebagai lelaki. Nama am, tak ada masalah. Tetapi bila diterjemah dalam bahasa Melayu, the man is a thief, bahasa Melayu jadi Syakirin adalah seorang pencuri. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, mestilah saya marah. Kalau saya bukan pencuri, orang guna nama saya, nama khas, dan sebut saya pencuri, saya marah. Begitu juga God dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu diterjemah bahasa khas jadi Allah, dan kata Allah ada anak, tak sesuai dengan sifatnya, tak setujulah. Nampak?
Okey, dia bagi tahu, tetapi orang Indonesia setuju kalimah Allah digunakan dalam Bible Indonesia. Saya jawab balik, itu bahasa Indonesia. Sekarang kita bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Tapi Indonesia, bahasa Malaysia serupa aja, lebih kurang saja. Okey, kalau negara Indonesia buat sesuatu, bukan bererti di negara Malaysia kita kena ikut. Kita ada budaya kita, maslahah kita, kepentingan kita, sistem kita. Kalau di negara Indonesia, kamu tak boleh ada nama-nama sendiri, kena ada nama Indonesia. Kamu tak boleh ada macam sekolah kebangsaan dan sebagainya. Saya faham. Kamu kena ada kebangsaan sebab di sana dia sebut Pancasila. Badilah tak kita ikut cara Indonesia? Tak mau pula. Dan kalau jiran saya, dia bagi anak saya makan makanan sampah. Biasa kita sebut makanan ringan, junk food. Bahasa Inggeris lebih tepat. Dia sebut junk food. Terjemah literal dalam bahasa Melayu, makanan sampah. Tapi kita terjemah makanan ringan. Kalau jiran saya, dia bagi anak-anak saya anak-anak dia makan junk food, itu bukan bererti saya pun kena bagi junk food pada anak saya, betul tak? Saya menentukan sendiri kesejahteraan keluarga saya. So Indonesia lain, dia ada sistem dia, tak apa. Kita ucapkan all the best. Dan jangan salah faham, di Indonesia pun mereka protes ya. Bukan semua orang Islam di Indonesia setuju Kristian guna kalimah Allah. Nampak? Jadi kita lawan hujah dengan hujah. Pendekkan cerita tuan-tuan dan puan-puan. Kita pendekkan cerita, ringkaskan. Perkara non-Muslim boleh atau tidak guna kalimah Allah, Kristian ini, terjemah God dalam bahasa Melayu sebagai Allah, akhirnya akan jadi keputusan mahkamah, betul tak? Sekarang dah mahkamah tinggi dah beri keputusan, kita buat rayuan, mahkamah rayuan, kemudian tengok apa keputusan dia, mungkin akan masuk ke mahkamah persekutuan, itu yang tertinggi. Dan misal kata, perbincangan saja, sebagai perbincangan, misal kata akhirnya mahkamah persekutuan dia kata non-Muslim, Kristian boleh guna Allah untuk bagi mereka terjemahan dalam literature mereka. Apa kita nak buat? Strategi saya ialah begini. Kalau orang Kristian nak guna kalimah Allah, jom. Dan saya akan bagi contoh macam mana. Dalam Bible, saya ambil contoh ya. Gospel of John bab 14 ayat 28. Jesus sebut, my Father is greater than I. Tuhan Bapa lebih besar dari saya. Sekarang my Father kita tukar jadi Allah. Jadi Bible sebut Allah is greater than Jesus. Allah lebih besar dari Jesus. Jesus ni Nabi Isa AS, sama. Tuan-tuan dan puan-puan, setuju tak kalau saya kata Allah lebih besar dari Jesus? Setuju? Setuju? Ada masalah? Tak ada. Allah is greater than Jesus. Setuju? Allah lebih besar dari Jesus. Setuju? Setuju. Saya dah tanya soalan ini dalam forum terbuka kepada orang Kristian yang nak guna kalimah Allah. Saya tanya dengan dia, do you agree Allah is greater than Jesus? Because that's what Jesus said in the Bible. Dia geleng sikit je. Dia tak nak pula guna Allah. Saya bagi contoh lain. Gospel of Matthew chapter 26 verse number 39. Jesus went a little further, fall his face unto the ground, and he prayed, "Oh Father in the heaven, please let this cup of suffering pass away from me, not as my will but your will be done." Jesus pray to God. Jesus menyembah Tuhan. Tanya orang Kristian, Jesus pray to God. Terjemah God sekarang sebagai Allah. Jesus pray to Allah. Jesus menyembah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, setuju tak? Kalau saya kata Jesus menyembah Allah, Jesus pray to Allah, setuju? Setuju? Saya tanya orang Kristian, do you agree Jesus pray to Allah? Dan saya tanya dia balik, how did Jesus pray to Allah? Fall his face unto the ground. Artinya apa? Muka letak atas tanah. Artinya sujud. Biasanya kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam gereja, biasanya waktu sembahyang orang Kristian tidak sujud. Tak ada sujud, dia melutut. Siapa yang sujud waktu sembahyang? Tadi saya tengok Ustaz Kazim sujud, Ustaz Rashidi sujud, saya pun sujud. Kita semua sujud kan? Orang Islam yang sujud waktu sembahyang, orang Kristian tidak. Jadi saya bagi tahu dia, cara Jesus sembahyang bukan macam Kristian. Dia sembahyang macam Islam.
Tuan-tuan faham tak maksud saya? Apa berlaku sekarang? Reverse psychology. Kita terbalikkan benda ni. Ada, saya tanya dengan orang Kristian, awak nak guna kalimah Allah untuk God? Dia kata yes. Jadi anda setuju God itu Tuhan yang benar? Memang God itu Tuhan yang benar. Okey, cuba sebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Cuba sebut there is no God other than Allah. Sebut. Ini dalam program terbuka. Ada seorang mencabar. Dia cakap no, I cannot say this. Kenapa? You tak boleh cakap begini. Because your Allah and my Allah is different. Nampak tu? Okey, sekarang saya tanya soalan. Ni saya tanya soalan kepada orang Kristian. Kenapa anda nak guna kalimah Allah? Kalau anda nak bagi orang Kristian faham bahasa Melayu, tak ada masalah. Terjemah God sebagai Tuhan, selesai masalah, selesai isu, tak payah gaduh. Betul tak? Setuju? Kalau anda gunakan Allah, guna Rasul, guna kiblat, guna Kaabah, guna solat, guna sujud, guna Nabi, guna wahyu, tapi itu adalah satu literature Kristian. Bila orang Melayu baca, dia tengok perkataan-perkataan begini, orang Melayu ingat ini risalah Islam. Mula-mula cerita tentang Allah, cerita tentang hadis Nabi dan sebagainya, memang ada risalah begini. Hujung-hujung Kristus anak Tuhan, Kristus penyelamat kita. Pada saya ini penipuan. Janganlah kamu gunakan pendekatan penipuan dalam menyebarkan mesej agama kamu. Sebab Islam tidak membenarkan kita menggunakan tipu muslihat dalam melakukan dakwah. Betul? Bila kita berdakwah, kita kena jujur, kita kena amanah. Sebab ini agama Allah, agama Tuhan. Kalau kita guna penipuan, itu tak laku. Dan itu tidak mencerminkan akhlak seorang yang beriman kepada Tuhan. Jadi inilah cara-caranya kita berdakwah dengan mereka. Dan bila awal tadi Ustaz Rashidi kata ada ulama macam di negeri Mesir, Ustaz Fauzi menyebut orang non-Muslim boleh guna kalimah Allah. Daripada ulama daripada Saudi Arabia kata tak boleh pula. Mereka menyebut melihat kepada uruf mereka masing-masing. Uruf artinya budaya mereka, latar belakang mereka. Dan dalam usul fiqh kita ada makasih al-syariah, dan di antaranya kita juga melihat uruf sesuatu kaum, dan kita juga melihat maslahah awam. Kalau benda tu boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan, maka kita tolak benda tu. Kita tolak benda yang boleh mendatangkan kemudaratan yang besar. Kadang-kadang kita ambil kemudaratan yang kecil untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Jadi bila kita benarkan orang Kristian guna kalimah Allah dalam risalah-risalah mereka, kita risau orang Islam nanti akan keliru. Tetapi untuk berlaku adil dalam perbincangan ini, kita berlaku adil. Kalau orang Islam hari ini, semua orang Islam faham akidah Islam, semuanya iman mantap, mereka faham Islam, faham akidah. Kalau orang Kristian guna kalimah Allah, jadi masalah ke tak jadi masalah? Tak jadi masalah kan? Faham ke maksud saya? Saya ulang. Kalau semua orang Islam hari ini faham akidah Islam, mereka semua faham apa tu akidah, apa tu iman dalam Islam, semua faham. Orang Kristian guna kalimah Allah, tak jadi masalah. Yang jadi masalah hari ini kerana orang Islam sendiri pun kurang memahami akidah Islam. Dan bila orang Islam kurang faham akidah Islam, itu salah siapa? Salah Kristian, betul? Salah Yahudi, betul? Ya kan? Ya. Tidak. Bila orang Islam tak faham akidah Islam, salah kita. Salah kita. Kita ni asyik menuding jari pada orang saja. Kita kena muhasabah diri kita. Kalau kita ada kelemahan, kita mengaku ini kelemahan kita, cari jalan mengatasi kelemahan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini suka tak suka, Kristian sudah pun guna kalimah Allah dalam rumah anda. Dalam rumah kita masing-masing dah ada orang Kristian guna kalimah Allah melalui teknologi internet. Kalau kita rujuk pada ustaz Google, ustazah YouTube dan sebagainya, berapa banyak risalah-risalah daripada Kristian yang gunakan kalimah Allah. Betul ke tak betul?
Anak-anak kita dalam Facebook, dalam Twitter, dalam message, dalam blog, website, soalan-soalan yang dikemukakan dengan kalimah-kalimah Allah oleh orang Kristian sudah berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah berlaku. Kita di sini, kita boleh kata setuju ke tak setuju ke, apa pun kita boleh bergaduh. Tapi benda ini sedang berlaku di sana. Apa yang perlu kita buat adalah mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat kita bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi ini. Kita kena didik mereka. Kalau kita tak didik mereka, mereka akan jadi keliru dan keliru dan keliru. Dan semakin jauh daripada Islam. Na'udzubillah. Kalau dalam kes-kes kaunseling murtad yang saya lakukan, di antara orang-orang Melayu, ini saya sebut anak Melayu murtad masuk Kristian, keliru dengan benda-benda begini. Sebab kadang-kadang bila mereka keliru, mereka tanya soalan pada kita pun tak tahu nak jawab. Kita pun tak ada jawapan untuk meyakinkan mereka. Sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita kena tahu apa soalannya. Biasa mereka bertanya, bagaimana kita nak jawab. Apa soalan mereka tanya, bagaimana kita nak jawab. Kalau kita jumpa orang Cina, bagaimana kita nak berhadapan, kita berdakwah. Jumpa dengan Kristian, bagaimana kita berdakwah. Jumpa orang Hindu, bagaimana kita berdakwah. Kita kena ada ilmu-ilmu seperti ini. Sebab Malaysia, masyarakat majmuk, negara majmuk, pelbagai agama, pelbagai budaya, kita perlu tahu benda-benda ini. Na'udzubillah, kita tak mau akidah anak-anak kita semakin hanyut. Kita tak mau. Satu lagi persoalan, tuan-tuan dan puan-puan. Bila syaitan membisik kepada manusia untuk menyesatkan manusia, adakah kita nak salahkan syaitan? Saya ulang. Bila syaitan membisik nak menyesatkan manusia, adakah kita patut salahkan syaitan? Ya atau tidak? Di akhirat kita akan salahkan syaitan. Syaitan kata, aku hanya bisik, ya kau pergi ikut, buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, bila syaitan membisik menyesatkan manusia, kita tak boleh salahkan dia, sebab dia buat kerja dia. Syaitan ni rajin, syaitan istiqomah. Yang jadi masalah hari ini, orang Islam tak rajin, orang Islam tak buat kerja. Syaitan di zaman Nabi Muhammad SAW, syaitan di zaman Nabi dulu rajin ke tak rajin? Kerja kuat tak di zaman Nabi? Kerja kuat. Syaitan hari ini masih rajin. Syaitan tak berubah. Orang Islam di zaman Nabi Muhammad dulu rajin. Mereka berdakwah, mereka kerja kuat, mereka amal Islam dengan pemahaman. Orang Islam hari ini tak buat kerja dakwah, kita tak rajin. Kadang-kadang kita mengaji Quran tapi tak mengkaji Quran. Kita baca Quran dengan tajwid, insyaAllah dapat pahala, bagus. Tetapi tak faham apa kita baca. Kita tak beramal Islam dengan pemahaman. Kita Islam bukan kadang turun-temurun, tetapi iman tidak diwarisi. Hanya semata-mata dalam maikat tertulis Islam, belum tentu kita mati kita masuk syurga. Malaikat bukan di akhir akan suruh rakyat Malaysia beratur keluarkan maikat, tengok ada Islam masuk syurga, ada Islam masuk syurga, tak ada Islam masuk neraka. Tak ada. Kita masuk syurga bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabit kepada amalan kita, iman kita. Betul tak? Setuju? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada saya isu kalimah Allah ini, pada saya, dalam bahasa Inggeris kita sebut blessings in disguise. Bahasa Melayu kita nak sebut apa? Ada hikmah di sebaliknya. Dalam isu kalimah Allah, pada saya lah, pandangan saya, wallahu a'lam bissawab. Pada saya melihat Allah Subhanahu Wa Taala membuka mata kita. Wahai orang yang berselimut, bangun. Wahai orang yang tidur, bangun. Sebab orang-orang Islam kita, orang Melayu kita tidur ini, tak buat kerja dakwah. Saya masuk Islam pun bukan kerana orang Islam buat dakwah pada saya. Saya masuk Islam pun nak kahwin perempuan Melayu. Cakap direct. Siapa bilang gadis Melayu tidak menawan? Tentang lelaki Melayu, no comment. Sebab lagu belum ada lagi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Islam hari ini jangan ada inferiority complex, jangan rasa rendah diri. Kita perlu berdakwah. Dan hari ini alhamdulillah ada banyak pendekatan dakwah yang boleh kita gunakan, tetapi sentiasa gunakan kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Surah An-Nahl surah 16 ayat 125. Serulah semua manusia ke jalan Tuhanmu cara bijaksana. Beri peringatan dengan cara yang baik, dengan cara lembut, bukan dengan cara kasar. Dan berhujah, berdialog, berbahas, berdebatlah dengan jalan yang paling cantik sekali. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak selepas ini, kalau kita benar-benar sayang Allah, kita nak mempertahankan kesucian agama Islam, yang pertama, kita berdakwah pada diri kita sendiri. Kita mula amal Islam dengan pemahaman. Yang kedua, kita dakwah pada keluarga kita, pada anak-anak kita, isteri kita, suami kita. Kita dakwah pada mereka supaya kita amal Islam dengan pemahaman. Dan yang ketiga, kita berdakwah kepada non-Muslim.
Berdakwah pada non-Muslim bukan berarti kita convert mereka masuk Islam. Tak. Kita tak boleh convert orang yang masuk Islam. Surah Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 272. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bukan kamu yang kamu bertanggungjawab memberi hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh convert hati seseorang itu masuk Islam hanya Allah. Tugas kita apa? Menyampaikan mesej. Hari ini kita kata kita tidak setuju orang Kristian guna kalimah Allah, sebab nanti mereka kata Allah ada anak. Kita tak setuju. Tapi apa kita buat? Ada tak kita sampaikan dakwah Islam kepada Kristian? Kadang-kadang mereka Kristian kerana mereka tak faham apa itu Islam. Kerana kita tak menyampaikan mesej Islam kepada mereka. Orang bukan Islam, mereka tak berhak ke nak tahu apa itu agama Islam. Padahal Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Al-Quran diturunkan untuk orang-orang Islam saja ke? Tidak. Surah Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 185. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan untuk semua manusia sebagai satu bimbingan, dan Al-Quran adalah furqan yang membezakan antara hak dan batil. Quran diturunkan untuk semua manusia. Ya ayuhan nas, ya bani Adam, kul ya al-kitab, kul ya ayyuhal kafirun. Betul? Tetapi hari ini kita orang Islam, kita baca Quran tetapi kita tak sampaikan mesej Allah kepada orang bukan Islam. Ustaz Rashidi dan ramai lagi subhanallah yang biasa bila berjumpa dengan non-Muslim, berdialog dengan Kristian dan sebagainya, kita sampaikan penerangan Islam, subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cara ringkas tentang isu kalimah Allah, cara terbaik kita nak jaga kalimah Allah, kita jumpa dengan orang Kristian, kita bagi tahu dia. Dalam surah Ali Imran surah nombor 3 ayat 59, surah Al-Maryam surah 19 ayat 88, surah Taubah surah 9 ayat nombor 30, surah Al-Ikhlas surah nombor 112 ayat nombor 3. Dalam Quran dinafikan Allah ada anak. Jesus bukan anak Allah, dinafikan. Kita bagi tahu dengan mereka, Jesus bukan Tuhan. Surah Maidah surah 5 ayat nombor 72, surah Maidah surah 5 ayat nombor 17, surah Maryam surah 19 ayat nombor 30. Jesus bukan Tuhan. Kita bagi tahu dia dalam Islam Trinity ditolak. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ditolak dalam Islam. Surah An-Nisa surah 4 ayat nombor 171, surah Maidah surah 5 ayat nombor 73. Apa macam? Ada berani? Ada berani? Tetapi nak buat benda tu kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Sebab tu wahyu yang pertama Nabi Muhammad terima surah Al-Alaq surah 96 ayat nombor 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Ilmu penting. Dan hari ini alhamdulillah ada beberapa NGO kita yang sebenarnya melatih orang Islam untuk menjadi pendakwah. Bagaimana kita menyampaikan mesej Islam kepada orang bukan Islam dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.